Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua pendengar? Harap semua sihat sejahtera. Baiklah, anda sekarang sedang mendengarkan Buletin FM bersama saya Ros serta rakan tugas saya Maisarah dan Syahira. Baiklah, tema untuk hari ini ialah etika dan peradaban dalam pelbagaian tamadun yang melibatkan tamadun Cina, India dan Barat. Bagi menghangatkan lagi pembicaraan kita, jom kita menjemput tetamu kita iaitu pelajar daripada UTM. Selamat datang semua, apa khabar? Semua sihat? Ya, kami semua sihat saja. Terima kasih atas jemputan. Okey, semua sila perkenalkan diri dahulu. Hai, nama saya Syafika. Hai, saya Syafana. Hai, saya Turbashini. Boleh panggil saya Shini je. Baiklah, tanpa buang-buang masa, jom kita mulakan bicara kita untuk segmen pagi ini. Jadi, berdasarkan pengetahuan anda, apakah latar belakang dan sejarah di sebalik peradaban tamadun Cina ya? Baiklah, biar saya terangkan. Peradaban tamadun Cina berasal daripada Sungai Huanghu, iaitu lebih dikenali sebagai Sungai Kuning. Dalam hal ini, masyarakat Cina mengamalkan nilai berdikari supaya bebas daripada ancaman. Daripada apa yang dijelaskan tadi, tetapi seperti yang kita tahu pada masa dahulu kan, kemerdekaan masih belum berjaya diperoleh. Jadi bagaimana masyarakat Cina tetap dapat mengekalkan semua tradisi mereka sampai langsung tidak dapat diusir oleh mana-mana penjajah? Boleh awak terangkan? Pada ketika itu, semuanya bermula daripada tradisi kampung masyarakat yang menerapkan semangat kekitaan, iaitu bermula daripada kawasan kecil disebarkan kepada tanah jajahan yang lebih luas sehingga ia berjaya mempengaruhi cara pemerintahan masyarakat Cina tanpa tergugat ancaman luar. Jadi kunci sebenarnya adalah kita perlu terus bersatu, terus teguh berdiri ya. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Baiklah, mari kita beralih kepada sistem kekeluargaan masyarakat tamadun Cina. Dalam kalangan masyarakat Cina, amalan etika lebih berpandukan kepada konsep yang melibatkan ciptaan alam semesta, seperti konsep Tian yang merujuk kepada langit atau syurga. Seterusnya ialah konsep Ti yang merujuk kepada bumi. Dalam konsep Tian ni, mereka percaya bahawa Dewa Tian dia berkuasa untuk menentukan nasib seseorang dalam kehidupan mereka. Oh begitu, rupanya mereka berpegang pada kepercayaan terhadap dewa ya. Patutlah mereka semua berjaya mengamalkan etika yang sangat baik sehingga kini ya. Konsep seterusnya adalah konsep Wu Xing, di mana Wu bermaksud 5 dan Xing itu bermaksud unsur. Jadi konsep kedua ni merujuk kepada konsep 5 unsur, di mana unsur-unsur ini merujuk kepada unsur yang terdapat pada alam sekitar kita seperti tanah, air, logam, api dan kayu. Dalam hal ini, mereka percaya bahawa setiap unsur itu ada peranan dan kesannya tersendiri jika tidak dipatuhi dengan sebaiknya, di mana ia bakal mengundang kepada kemusnahan alam. Konsep seterusnya adalah konsep Yin dan Yang. Yin dan Yang ini adalah macam simbolik kuasa. Menarik kan? Jadi, Yin ini simbol untuk kuasa positif dan Yang pula kuasa negatif, yang mana dua kuasa ini akan bergabung untuk mewujudkan keharmonian. Okey, konsep seterusnya ini dia memberikan pentekanan sedikit sebab masyarakat Cina ingin mengecapi kebahagiaan dan keharmonian dalam perhubungan sosial. Konsep ini dinamakan sebagai konsep Dao. Konsep Dao ni pula yang menerangkan tentang set-set peraturan etika yang memang perlu untuk mereka amalkan untuk mengecapi tujuan dalam hidup mereka. Yang pertamanya adalah hubungan pemerintah dengan rakyat. Sebab cara pemerintahan masyarakat Cina adalah berasaskan konsep monarki, di mana mereka mempunyai seorang maharaja yang memimpin mereka. Jadi, hubungan pemerintah dengan rakyat amatlah dititik beratkan. Seterusnya ialah hubungan antara ahli keluarga dan para sahabat. Hubungan ni perlulah dititik beratkan. Sebab keharmonian sesebuah negara bermula daripada hubungan kekeluargaan kan. Selain itu, terdapat satu konsep yang dipanggil konsep Wuchang, di mana yang pertama ialah Ren, yang bermaksud peri kemanusiaan, dan yang kedua adalah Yi, yang membawa maksud kepada keberanian dan keadilan,
Yang ketiga adalah Li, kesopanan dan kesusilaan. Yang keempat pula adalah Qi, yang bermaksud kebijaksanaan, dan yang terakhir adalah Xin yang membawa maksud kepada layak dipercayai. Wow, lancar je ya awak senaraikan semua nilai tu. Baiklah, selesai untuk tamadun Cina. Sekarang kita teruskan dengan tamadun India. Saya boleh terangkan. Berdasarkan pengetahuan saya, tamadun India merupakan tamadun yang paling tertua dalam dunia ini. Kalau dari segi keagamaan, ada 4 agama yang diasaskan semasa tamadun India berlaku, iaitu agama Hindu, Buddha, Jain dan Sikh. Bukan itu sahaja, malah bagi mengekalkan keharmonian tamadun India, masyarakat telah mengamalkan prinsip dan etika yang berkonsepkan hukum alam semesta yang dikenali sebagai Dharma. Selain daripada pengamalan etika, masyarakat India juga menitik beratkan beberapa elemen penting seperti nilai kemanusiaan yang melibatkan cara pergaulan dan nilai murni yang perlu ada dalam diri. Keduanya adalah elemen holism yang menerangkan tentang latihan, pengalaman dan cara toleransi dengan orang lain. Elemen-elemen ini merupakan inspirasi dan hasil rujukan daripada beberapa kitab mulia dalam tamadun India. Contohnya, Kitab Veda, Bhagavad Gita, Manusmriti, Ramayana dan Dharmapada. Oh begitu, boleh tak awak beritahu kami konsep dan maksud Dharma? Dharma bermaksud keharmonian. Selain daripada konsep Dharma, konsep Satya juga diamalkan dalam tamadun India. Konsep Satya, ia menerangkan tentang amanah dan keadilan. Konsep belas kasihan yang menyeru masyarakat agar tidak berkelakuan ganas juga diamalkan. Ia dinamakan sebagai konsep ahimsa. Tambahan pula, masyarakat India lebih mementingkan dengan menghormati warga tua yang merangkumi golongan ibu bapa kita. Lagipun, masyarakat India amatlah mengangkat darjat para wanita, di mana kaum wanita amatlah disanjungi dan dihormati oleh semua orang. Bukan itu saja, mereka juga hidup dengan mementingkan maruah diri agar tidak tercalar, serta mereka juga amat menitik beratkan kebersihan. Wah, begitu jelas hujah yang diberikan oleh setiap orang. Baiklah, jom kita memasuki bicara tentang tamadun barat pula. Dalam tamadun barat, ada seorang cendekiawan bernama Pythagoras yang telah memperkenalkan istilah falsafah yang bermaksud mencintai kebijaksanaan ataupun to love wisdom, di mana perkataan ini berasal daripada perkataan filosofian. Sistem dan nilai etika barat bermula pada Yunani kuno atau klasik. Di dunia barat, falsafah etika telah wujud dan berkembang dalam kalangan bangsa Greek sebelum kelahiran agama Kristian dan terus berkembang ke pusat-pusat pengajian Kristian selepas kelahiran agama Kristian seperti di Rom, Syria dan Alexandria. Kalau dalam soal keagamaan, apakah agama yang dianuti oleh masyarakat Greek pada ketika itu? Dalam soal agama pula, masyarakat Greek, mereka menganut berbagai agama dan menyembah pelbagai tuhan seperti Zeus, Olympus, Dionysus dan banyak lagi lah. Selepas abad ke-17 dan selepas era pasca moden, peranan falsafah di barat mula meminggirkan peranan agama dan menjadi sebati kepada sains tabi'i dan ilmu empirikal yang lain. Maka falsafah yang terbina berteraskan elemen seperti humanisme. Ya, betul tu. Dan terdapat tokoh-tokoh Greek yang terkenal dan dijadikan sebagai sumber inspirasi iaitu Socrates, Plato dan Aristotle. Nilai utama dalam masyarakat Greek adalah nilai kebaikan ataupun dikenali sebagai virtue, iaitu konsep kebaikan di mana seorang individu dianggap baik dan terhormat oleh masyarakat Greek sekiranya dia mempunyai kemampuan tinggi dalam bidang politik dan sosial. Selain itu, mereka turut mengamati konsep time, iaitu kehormatan yang dapat kita lihat dalam kisah rakyat seperti Homer dan kisah-kisah Aesop. Dan selepas daripada kematian Aristotle dan sehingga lahirlah falsafah moden, kegiatan falsafah masih lagi berpusat di Athens, tetapi dikenali sebagai falsafah Helenistik dan falsafah Roman. Memainkan peranan sungguh ya tokoh-tokoh yang terdapat dalam tamadun barat ni. Begitu besar jasa-jasa mereka terhadap pembangunan manusia pada ketika tu.
Ya, tambahan pula tamadun Rom adalah tamadun barat yang menjadi asas kepada tamadun barat pada hari ini. Masyarakat tamadun barat ini telah mengamalkan etika yang mengandungi dua perspektif, iaitu etika peribadi dan etika awam. Dalam etika ini, seseorang itu harus memiliki ciri-ciri integriti pribadi jika ingin diterima dalam masyarakat serta dapat berjaya dalam hidupnya. Dan antara nilai-nilai kepribadian mulia ialah dignitas, iaitu dignity yang bermaksud kehormatan diri, manakala veritas, honesty yang membawa maksud kepada kejujuran, dan clementia, mercy yang bererti mengasihani. Ya, betul. Dan dalam hal ini, apabila berada dalam masyarakat atau memimpin masyarakat, seseorang itu juga diharap menghayati beberapa nilai seperti ekita, iaitu fairness yang bermaksud kesaksamaan, justia, justice, keadilan, libertas, freedom ataupun lebih dikenali sebagai kebebasan, dan nobilitas, nobility yang bermaksud budiman. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada para tetamu yang sudi berkongsi ilmu bagi menjayakan segmen kita pada pagi ini dengan lebih menarik. Baiklah, akhirnya rancangan kita telah sampai ke penghujungnya. Sekian daripada saya, Maisarah, dan rakan-rakan saya, Syahira dan Ros. Jumpa anda semua di segmen yang lain. Bye-bye.